نعوذ ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama, selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurniaannya, dan kita dah berada pada hari ini 19 Ramadan 1445 Hijrah bersamaan dengan 30 Mac 2024. Baik, jadi pada pagi ini saya nak terasa fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tajuk yang diberikan adalah malam 7 likur. Baik, cerita malam 7 likur ni, ini nampak ke kalau pakai slide macam ni? Tanya sekali lagi ni. Ada gerak ke tak? Tak gerak? Boleh dapatkan respon ke? Tak gerak Ustaz. Tak gerak. Macam biasa. Tak tahulah macam mana, tak kerti dah saya ni. Kalau yang ni kecil lah nampak. Okey dah. Yang ni kecil lah, tak apalah. Okey, tajuk yang kita nak angkat pada pagi ini ialah tentang malam 7 likur dan yang di sebalik itu sebenarnya. Baik, kita tengoklah sikit kan. Tradisi malam 7 likur ni, kita maklum dia menjadi adat dan tradisi masyarakat Melayu sejak zaman berzaman. Tak tahulah bila. Tak tahulah bila diamalkan kan. Baik. Jadi malam 7 likur ini tradisi dan sebenarnya dia tidak ada pun budaya dalam Islam. Tidak ada, dan kita kena bezakan antara budaya masyarakat dengan budaya Islam. Baik, kalau orang Arab pun ada style pasang pelita ni. Jadi itu budaya Arab. Cuma apabila Islam itu diterima oleh satu masyarakat, Islam boleh menerima adab tradisi selagi mana dia tidak bercanggah dengan hukum syarak. Itu yang kita faham. Kan, sebagaimana pakaian umpamanya baju tak. Baju tidak ada spesifik. Kan, orang Islam mesti pakai spesifik pakaian yang begini. Kan, tak. Baik, biasanya masyarakat Melayu dahululah. Kalau di kampung-kampung dahulu, mungkin saya kira lah saya agak-agaknya sebelum 90-an. Kan, kalau 80-an memang masih ada, kalau 90-an saya tak pastilah kalau di kawasan luar bandar. Kan. Jadi mungkin masih ada lagi. Jadi mereka pasang lampu, tak kira lah apa panggil, pelita panjuk ke dia panggil. Pelita minyak tanah ke, pelita lampu minyak tanah ke, pelita ke, apa benda ataupun asalkan alat tadi yang mengeluarkan cahaya. Itu motif di sebalik pemasangan pelita minyak tanah ataupun lampu. Kan, tujuannya ada beberapa lah yang sebahagiannya mengikut kepercayaan masyarakat. Dia bukan pasang saja, dia ada di sebalik itu tak. Mungkin tidak ada ritual, tapi ada sistem kepercayaan yang terhasil daripada amalan sedemikian. Benda ni benda yang dah berkaumi. Dan biasanya masyarakat Melayu ni, mereka pasang pelita ni pada malam-malam terakhir. Maknanya apabila masuk 10 terakhir, lazimnya mereka akan pasang pelita ni, menandakan itu masuk dalam yang dikenali sebagai malam 7 likur. Dan terutama pada malam 27 Ramadan. Baik. Jadi 10 malam terakhir Ramadan kita maklum, kita sedia maklum bahawa tempoh masa yang cukup signifikan, yang cukup istimewa dalam Islam, kerana ada ada malam Al-Qadar. Itu yang saya selalu sebutkan kan dalam kuliah-kuliah saya lah. Apa istimewa Ramadan kan yang ada saban tahun? Malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Cuma oleh kerana penggunaan masyarakat kita ni jadi berganda, malam Lailatul Qadar, sedangkan Lailah tu adalah malam. Betul tak? Jadi janggal kalau kita sebut malam Al-Qadar,
rasa janggal. Nak juga kena sebut malam Lailatul Qadar, walhal malam dengan Lailah itu adalah sama, kan? Cuma ini adalah istilah yang diguna pakai oleh masyarakat. Tapi dari sudut pakar bahasa, tak betul lah, tak mengapalah, kan? Kita bukan kata nak bertegak, nak bergaduh benda ni, kan? Benda yang kecil, tapi kalau kita biasakan yang betul, sama ada kita menyebut malam Al-Qadar ataupun terus dalam bahasa Arab Lailatul Qadar, terpulanglah. Kan, benda ni tak perlu jadi isu gaduh, nak gaduh. Sebab orang Melayu ni sebahagian lah bila masuk Ramadan ada isu yang nak digaduhkan, kan. Baik, 7 likur maknanya malam 27 bulan Ramadan. Dan mula daripada malam 21 Ramadan, malam ini malam 20. Kan, malam 21 Ramadan, 10 malam terakhir, dan orang Melayu dia akan pasanglah pelbagai jenis pelita, lampu bagi menerangi sama ada halaman rumah, jalan, termasuklah juga dalam rumah dak. Mungkin tuan-tuan yang umur 5 siri ni yang membesar di kawasan kampung dan juga sub bandar, sub urban, kan, kita tengoklah dulu atuk nenek kita dulu contohlah pasang lampu kelak-kelip. Kalau orang Kelantan lah, kan, dia pasang lampu kelak-kelip sama ada biasanya di kawasan gantung di pagar dan juga di kawasan luar rumah. Dalam rumah pun ada. Dan dalam rumah ni mungkin pada lansir, kan, dan sebagainya. Apa tujuan? Apa tujuan? Kerana setiap perbuatan itu ada motif. Setiap perbuatan itu ada tujuan. Kan, adakah suka-suka? Kan, adakah suka-suka? Tak. Kalau suka-suka sekadar nak meriah. Itu sahajalah barangkali pada kefahaman dan tanggapan sebagai masyarakat kita. Kalau begitu tidak mengapa. Kalau ada kepercayaan di sebalik itu yang berkait dengan pemasangan pelita, lampu, kuk lah, mana tahu tuan-tuan. Biasanya ada kepercayaan apa dia, kan? Jadi seolah rumah kita ni macam runway. Di jalan pun macam runway, macam landasan untuk malaikat dan termasuklah Jibril AS landing. Bila dia nampak rumah yang ada cahaya, jalan yang bercahaya, oh ini runway ni, landasan kapal terbang untuk dia landing. Dan itu antara jenis kepercayaan masyarakat kita dulu-dulu. Dan sekilas tak tahulah kalau saya membesar dengan pemahaman yang sedemikian. Maknanya kita dengar orang cerita macam ni. Kan? Baik, pagi ni kita santai-santai ni. Tidak kata nak baca word by word, kan? Baik. Jadi kita juga maklum keistimewaan Lailatul Qadar sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Malah ada satu special surah untuk dia, kan? Iaitu suratul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini ayat ni kita maklum, kan, bagi orang yang sentiasa mengikuti majlis-majlis ilmu, mereka familiar dengan ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, kita tengok terjemahan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nya apa? Nya Al-Quran. Nya Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi, okey, pertama sekali dari sudut kaedah lah. Bila kita baca ayat ini, kan, kita baca ayat, maknanya kaedah pertama dalam ilmu tafsir ialah ayat mentafsirkan ayat. Kan? Kita hari ni tuan-tuan, sebab siapa kita dah baca terjemahan. Inna anzalnahu, hu tu dhamir, pronoun ganti nama tu balik pada siapa? Cuba kita baca dengan zero knowledge. Jenuh nak cari, kan? Jadi ada orang kata mungkinan dhamir tadi tu ganti nama tadi balik kepada itu, balik kepada ini. Sedangkan dalam Al-Quran dah ada dah dalam ayat dan surah yang lain disebutkan bahawa yang dimaksudkannya adalah pada Al-Quran, kan? Inna anzalnahu, nya Quran pada malam Al-Qadar. Tahukah kamu apa jalannya engkau dapat mengetahui? Ini bahasa terjemahan lah. Kalau bahasa kita ni, kamu tahu tak apa benda ataupun apakah kebesaran malam Al-Qadar itu? Kan? Allah tanya, Allah jawab. Kan? Jadi tujuannya apa? Tujuannya ialah nak bagi peringatan. Dan ini antara salah satu kaedah kita panggil PDP, proses pengajaran dan pembelajaran. Kan?
Kalau tanya soalan kepada pelajar, kepada murid ada soalan, budak pun diam, aku tak jawab. Jadi cikgu pun tanya soalan. Kan? Kalau dalam forum, biasanya sebahagian penganjur dia bagi dah soalan. Bagi dah soalan, kemudian barulah pelajar ke siapa ke peserta forum tadi, tanya soalan yang telah disediakan lebih awal lagi. Bermakna panel forum tadi itu dah tahu dah soalan dan dia dah get ready jawapan. Baik. Ayat ketiga ialah malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kita maklum lebih baik daripada 1000 bulan dan pada malam itu turun malaikat. Dan juga malaikat Jibril alaihissalam biizni rabbih, kan, dengan izin Tuhan mereka. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli ab, membawa segala benda ataupun perkara yang ditakdirkan berlaku pada tahun yang berikutnya. Maknanya kalau kita lah tuan-tuan, kita pun ada, kita manusia ni kita buat banking strategic planning. Kan dalam konteks kita kerja, maknanya apa perancangan jabatan kita, tempat kita kerja untuk bagi tahun 2024. Contohlah kita buat pada November atau Disember tahun lepas. Dan jadi ada perancangan. Jadi begitu juga dengan kehidupan kita. Pada malam tersebut Jibril alaihissalam, kan, biizni rabbihim, bawa segala perkara yang ditakdirkan yang akan berlaku pada tahun yang berikutnya. Dan yang kelima ialah salamun hatta matla'il fajar. Jadi sejahteralah malam yang berkat itu sampailah kepada naik fajar. Jadi naik fajar ni kita ambil sikit je. Bila naik fajar ni, kita di Malaysia, kita nak base pada yang mana tuan-tuan? Fajar Malaysia ke, fajar mana? Fajar Jepun ke, fajar Arab Saudi ke, macam mana? Bila kita mengaji sains, kan, kita tahu bahawa bumi ni beredar, bumi ni bergerak, kan? Jadi nak fajar mana? Ini kalau cerita tweet sikit je lah tentang hadis nuzul. Jadi bagi kita orang yang beriman, terima saja, kan, maknanya fajar yang berdasarkan kepada lokaliti kita. Kan, hatta matla'il fajar, maknanya sampailah kepada naik fajar. Okey, kita suruh pukul berapa hari ni? Sorry, kita suruh pukul berapa hari ni? 6 berapa minit, 7 minit ke? Kan, sampai kepada naik fajar, okey, waktu kita. Dan mungkin juga antara orang yang berada di Kota Baru berbeza sedikit waktunya dengan orang yang berada di Kuala Lumpur. Kan, mungkin beza 2-3 minit lah. Kan? Jadi yang di sebalik itu ialah malam tadi itu malam Al-Qadar, Lailatul Qadar itu penuh dengan barakah. Kan? Baik. Kemudian dalam ayat di atas Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dialah yang turunkan Quran pada malam Al-Qadar. Kita baru lepas nuzul Al-Quran. Dan kita tahu bahawa ada beberapa pendapat ulama berkenaan dengan tarikh nuzul Al-Quran. Betul tak? Ada yang kata 17 Ramadan. Ada yang kata 15 Syaban. Kan, ini pendapat yang muyul atau cenderung kepada Syiah. Adalah beberapa pendapat, kan. Jadi bagi kita tak ada masalah. Kan, ulama berbeza pandangan, tak apalah, tapi kita carilah yang paling hampir dan yang disepakati dalam kalangan ulama. Baik, jadi apabila Al-Quran turun pada malam Al-Qadar, yang ini juga kita tidak bincang detail. Turun tu daripada mana Lauh Mahfuz ke langit dunia, daripada langit dunia sampai kepada Nabi kita tu bila. Ataupun kalau direct pointnya ialah Iqra' tu. Kan, wahyu pertama turun bila. Adakah pada malam Al-Qadar itu, pada malam Al-Qadar yang tarikhnya 17 Ramadan ataupun bila. Baik, jadi ini adalah bukti yang jelas tentang keutamaan, tentang kemuliaan, keberkatan dan keistimewaan Lailatul Qadar. Orang hari ni saya kira sebahagian daripada masyarakat kita ni tahu. Nak kata semua tak, sebahagian daripada masyarakat kita tahu, kerana walaupun maklumat di hujung jari, tak semua orang tahu. Kadang-kadang
Orang tahu, tetapi dari sudut kefahaman dan kesedaran pun tak tahu ataupun belum ada. Payah ni tuan-tuan. Benda macam ni. Saya letak gini je benda. Kita bagi jawapan simple. Hidayah tu milik Allah. Kita bagi tahu soal kefahaman, soal kesedaran, itu milik Allah. Kita tak boleh nak kata apa. Kan? Macam kita kata buat puasa lah tak? Puasa bukan hanya sekadar tak makan, tak minum, menahan diri daripada makan dan minum, dan perkara yang membatalkan puasa bukan itu sahaja, tapi juga kena jaga anggota yang lain, kan, mata, telinga, lidah, mulut, tangan dan sebagainya daripada perkara tadi, walaupun ia tidak membatalkan puasa, kan, tetapi dia boleh mengurangkan pahala puasa. Maknanya kita buat atas dasar apa? Kan, kalau kita buat atas dasar ilmu, kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikutlah manual sebaik-baiknya. Itu sekadar contohlah. Baik, dalam setahun Allah Subhanahu Wa Taala pilih satu hari. Mengapa dipilih dan dirahsiakan, kan, hari ini? Okay. Turun Al-Quran pada malam Al-Qadar, sebagaimana ayat yang juga kita lazim jumpa dalam bulan Ramadan ini, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sampai habis. Jadi maksudnya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang padanya unzila fil Quran, diturunkan padanya Al-Quran. Artinya di sini jelas Quran turun pada bulan Ramadan, maksudnya ialah yang pertama kali. Kan, bukanlah kata sepanjang tahun, sepanjang penurunan tu tak, kan. Jadi kita juga maklum bahawa Al-Quran diturunkan dalam tempoh hampir 23 tahun secara beransur-ansur mengikut keperluan semasa pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Ada isu, kan, ada keadaan tertentu, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Quran, turunkan ayat-ayat, kan, yang berkaitan dengan tema-tema tertentu. Baik, allazi unzila fil Quran sebagai huda, petunjuk kepada manusia, dan wabayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran itulah yang menjadi pembeza, sebagai pembeza antara yang benar dengan yang salah. Jadi apa juga masalah kita? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Makna ila Allahi wa rasulih. Kan, kalau ada kita berselisih pendapat tentang perkara agama, maka apa yang perlu kita buat? Kembalikan kepada Allah dan Rasul, iaitu rujuklah kepada Al-Quran dan juga Rasul. Semasa hayat Nabi, kan. Jadi Nabi telah wafat, so bagaimana nak rujuk, kan? Benda ni pun dah clear dah. Rujuk kepada tafsir yang muktabar, dan juga rujuk kepada hadis-hadis, kan. Dan imam-imam hadis ni telah kumpulkan hadis-hadis ni dalam pelbagai kitab, dan kita pun dah maklum dengan kutub sitah dan juga kutub tis'ah, yang tu pun dah cukup memadai dah, kan, untuk kita nak berpegang kepada isi kandungan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab tis'ah yang disebutkan tadi. Cukup dah sebenarnya, kan. Bukanlah kata kita nak melidakkan Mu'jam, Sunan, kitab-kitab yang lain. Ada kitab-kitab hadis yang lain yang bakinya memang sebagai turut sama berperanan, tapi dari sudut content of Islam itu dah dikira memadai dah, yang berpandukan kepada hadis daripada kitab 9 buah kitab hadis tadi. Cukup sebenarnya, kan. Itu yang asas. Sebagaimana juga kita dilatih, dididik dalam kaedah ataupun metodologi ilmu, tuan-tuan. Kan, apabila kita menerima mazhab Syafi'i sebagai mazhab fiqh, jadi bagaimana nak faham? Hari ni kita dah dapat akses buku dia, kitab dia, kan, Al-Um, kan. Jadi
Maknanya kalau dulu-dulu mungkin tidak ada, hari ini kita berpeluang dan ada ringkasan daripada kitab tadi, dan kalau ada syarah, okey, refer. Dan juga yang ditulis, yang disusun oleh ulama yang selepas daripada Imam Syafi'i. Dan kalau benda-benda sebegini ni, kita ada turutan. Maknanya kalau Imam Syafi'i yang meninggal 204, tahun abad ke-3 Hijrah. Kita cari kitab yang disusun pada abad ke-3 Hijrah, kan pertengahan. Kemudian cari yang abad ke-4, maknanya yang lebih hampir dengan tarikh tersebut. Bukan, dan juga bukannya yang jauh sampailah kepada abad ataupun yang masa kini. Dan benda-benda sebegini juga kita kena perhati dari sudut apa ya, dari sudut perkara ibadah terutamanya yang khusus, solat, puasa, zakat, haji yang menjadi basic ataupun asas kepada agama ni. Pandangan imam-imam mazhab ni saya kira memang dah cukup cantik dah. Dari sudut usulnya, kan, dari sudut apa nama cabangnya mungkin ada perbezaan pandangan. Itu tak mengapalah, sesuai dengan masa, zaman, tempat dan seumpamanya. Baik. Kemudian keistimewaan yang kedua ialah Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini semua orang maklum. Bila baca Suratul Qadar tadi, khairum min alfi syahr, 1000 bulan. Kan kita pun tahu dah berapa 1000 bulan ini, orang kira kan 83 tahun, 4 bulan. Itulah umur. Kalau kita kata nak compare dengan umur kita ini, saya baca dalam satu artikel, mana tak ingat ada WHO ke mana. Dia kata di Malaysia ni purata umur lelaki di Malaysia dah meningkat kepada 75 tahun. Purata, maknanya kan kalau dulu 60, tak ingat adalah lebih. Artinya kesedaran terhadap aspek penjagaan kesihatan itu lebih baik dan dia membawa kepada kesan umur makin lanjut. Kan? Jadi kalau samalah macam Jepun, kan? Dan Malaysia akan menjadi negara menua dah pada, saya pun tak ingatlah bila 20, 30 ke 20, 40 adalah target. Dia kata majoriti warga Malaysia ni pada tahun tersebut adalah berapa-berapa daripada kalangan mereka yang berusia warga mah bla bla bla. Baik, jadi bagi kita dalam konteks ini, amalan yang dilakukan pada malam Al-Qadar itu lebih baik daripada seluruh umur kita hari ini. Sebab umur kita umat Nabi Muhammad ni, kan Nabi Muhammad 63 tahun, 63 tahun hijrah, bukan Masihi. Kalau Masihi, kalau kita convert maknanya 65. Kan? 65. Umur pencen daripada 55 naik 56, 58, 60. Aku ada lagi nak naik, wallahualam. Cukup-cukup lah, kan. Baik, jadi jelasnya bahawa keistimewaan ini merupakan keistimewaan yang tidak ada tolok bandingnya kepada umat kita, pada umat Nabi Muhammad SAW. Inilah beza. Sebab umat dulu umur panjang. Kan, umur umat kita ni tak berapa panjang ataupun pendek, tapi ada ruang peluang, Allah bagi peluang kepada kita, maka dengan ilmu kita berusaha untuk mendapatkannya. Kan, kita berusaha untuk mendapatkannya. Sebab dari sudut kesedaran masyarakat kita ni, saya kira macam itulah. Ada budak-budak panggil hot shit chicken. Kan, hangat-hangat teh ayam. Tak. Sekali masa semangat, buat. Kan, masa semangat, masa kurang semangat, tak buat. Masa awal bulan, okey semangat. Kan, ada gaji masuk. Tengah bulan, kering. Letak ais dalam poket pun tak jadi. Kan, poket tetap kering, bukannya basah. Sekadar contoh lah. Baik. Keistimewaan yang ketiga ialah kepada ataupun bagi Lailatul Qadar ini, pada malam tersebut malaikat Jibril AS turun bawa ketetapan. Yang ni dalam surah Ad-Dukhan ayat 1 hingga 5 disebutkan bahawa Hamim wal kitabil mubin, Hamim demi Al-Quran, kitab yang menerangkan kebenaran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah kata diturunkan Quran pada malam yang penuh barakah. Bila?
Yang tadilah kan dalam ayat 185 dalam bulan Ramadan kan, dan ayat Al-Qadar ialah pada malam Al-Qadar. Jadi inna kunna munzirin. Kami lah yang sentiasa bagi peringatan, yakni kepada manusia fiha. Padanya yufarriqu kullum rin hakim. Kami menurunkan Al-Quran pada malam tersebut kerana pada malam yang penuh barakah itu, keberkatan itu dijelaskan kepada malaikat setiap perkara yang ada hikmah serba tetap berlaku, tidak berubah dan tertukar, iaitu perkara yang terbitnya daripada hikmah kebijaksanaan kami, sesungguhnya menjadi adat kami mengutus Rasul. Dia satu lagi ialah yang berlaku galaklah dalam kalangan masyarakat kita ni. Sini ada orang lama ke? Kalau dalam malam 7 likur ni apa orang buat? Dan juga salah faham terhadap ayat tanazzalul malaikatu waruh. Roh tadi tu orang Melayu, mungkin saya dah cerita dah pada tuan-tuan kan, dan mungkin tuan-tuan pun ada yang maklum. Menjadi sebahagian daripada amalan. Percaya tak tu tak tahu. Tapi sebahagiannya percaya. Ini benda yang telah berlalu lah pada 80-an, 90-an pun ada lagi. Kan pada malam Ramadan, terutama pada malam-malam akhir ni, 10 terakhir ni, mereka letak makanan kan di dapur kan, dengan letak terus saji, mana dia punya kepercayaan sejauh mana kepekatan kepercayaan ini, wallahualam. Tapi itu memang yang menjadi amalan sebagai masyarakat. Kan? Jadi dengan mereka berkeyakinan, mereka percaya bahawa roh orang mati, makna tu nenek mereka akan balik menikmati hidangan yang disediakan atas meja bawah turun saji di dapur tadi. Benda ni alhamdulillah, mungkin dengan sebab usaha yang gigih oleh para ulama kita dan juga faktor modernisasi menghakis terutama kefahaman ataupun kecaknaan kepada generasi baru. Generasi baru tak ambil kisah dah. Kan? Generasi baru ni jenis tak ambil kisah, dan apabila orang lama dah tak ada, maka amalan tadi itu alhamdulillah telah tidak ada. Kalau ada pun mungkin dalam kes-kes yang terpencil lah, wallahualam. Dan kita doakan supaya amalan yang sedemikian yang tidak ada asasnya dalam agama dapat dibenteraskan sebaik yang mungkin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Isu yang biasalah, bila berlaku Lailatul Qadar? Ada orang kira tak? Malam ni, tahun ni puasa berapa hari? 29. Dia kira daripada belakang. 1, 2, 3 kan? Ada yang biasa normal kiraan daripada depan. Dan juga ada yang berteori berdasarkan kepada pengalaman. Itu tidak salah, cuma jangan letak keyakinan. Kan, kalau puasa jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam yang keberapa? Ada tak pengalaman seseorang lah kan? Kita tidak nak menafikan benda tu kemungkinan berlaku atas dasar pengalaman seseorang yang terdahulu. Tapi sebagai satu keyakinan tak boleh. Jadi mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala rahsiakan kepada kita nak tahu bila berlakunya malam Al-Qadar ni, ialah Allah tidak bagi tahu. Allah tidak bagi tahu, maka cukuplah kita berpegang kepada antaranya sabda Nabi SAW, taharraw Lailatul Qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Nabi kata taharraw, carilah Lailatul Qadar itu fil witri, pada witir. Witir ini maknanya malam yang ganjil. Kalau malam ni malam 20 tak? Tak payah pergilah surau ataupun kita relax dulu. Malam besok kita pergi ke surau dan kita pulun. Kerana kita nak pilih malam yang ganjil, pasal apa? Ada hadis Nabi. Kan? Ada ke orang yang sebegitu? Mungkin ada. Tapi kita nak ialah supaya umat Islam buat suatu amalan ini atas dasar ilmu. Dia buat dengan penuh keikhlasan. Artinya daripada awal Ramadan lagi mereka berusaha dengan penuh tekun gigih mengabdikan diri beribadah ihya Ramadan, menghidupkan Ramadan kan, dengan pada siangnya dengan siam, dengan puasa, dan malamnya dengan qiyam, sama ada melalui solat malam dan juga amalan tilawah kan, amalan tilawah
Tadarus ni Nabi dengan Jibril saja, para sahabat mereka dan juga salafus soleh mereka amalkan tilawah, kan bukannya tadarus. Jadi terbalik, orang Melayu kita tadarus. Saya tidak nafikan kebaikan daripada amalan tadarus yang dilakukan oleh masyarakat kita. Kan di surau, okey. Adalah satu grup 5 orang ke 10 orang bergantung kepada penyertaan pada malam tersebut. Kan? Jadi bacalah. Didengar oleh ataupun seorang konsep mentor-mentee, yang member tu dengar, yang member tu baca, kita dengar. Kalau ada kesalahan, dibaca. Okey, satu yang pertama, ada kebaikan. Tetapi orang tadi itu ataupun kita yang join tadarus di surau tadi, balik rumah, kena baca, kena tilawah, kena baca Quran, iaitu dari sudut kemasyarakatan, ya, untuk menggerakkan silaturahim, nak bagi semangat dan juga konsep mentor-mentee. Kalau kita orang yang ada kemahiran tentang bacaan Quran, kan? Jadi kita sebagai guru lah secara unofficial, kita duduk dalam grup tadarus, okey, member baca dan member grup baca, maka kita dapat perbetulkan bacaan tadi. Kan? Tapi balik kena baca, kan, untuk nak khatam Quran pada bulan Ramadan ini. Ini satu cabaran. Dan yang keduanya ialah perangai masyarakat kita ni khatam. Saya perhati tengok ada sebahagian tempat lah majlis, masjid dan surau ke, dah buat khatam Quran pada 17 Ramadan 2-3 hari lepas. Kan? Tanya betul ke dah khatam? Dan yang kedua, apakah apabila telah khatam Quran, mereka tak baca lagi? Siapa dah khatam dah? Nanti tengok, cuba tanya. Sebahagian daripada golongan muda hari ni, dia dah mengaji dah. Orang panggil lepas pada Muqaddam, orang kata panggil surat besar. Kan, baca Al-Baqarah sekali khatam, kut lepas tu tak rukuk dah. Kan, pasal dah khatam dah. Bagi kita, tidak ada istilah khatam titik. Nanti khatam tu satu pusingan, komplit baca mushaf 30 juzuk dan mesti diulangi dari masa ke semasa supaya kita dapat melekatkan ayat-ayat Quran, kefahaman tadabbur itu dalam jiwa kita. Yang tu. Jadi orang kita ni tadilah dia buat majlis dan juga dari istilah khatam Quran ni, kalau katakan kita dalam grup kita tuan-tuan ada 10 orang. Saya baca muka surat pertama, orang kedua baca muka surat kedua, ketiga, keempat, okey. Pusing balik, saya baca muka surat ke-11. Cukup satu round, 2 round, okey. Kan? Okey, kita dah kira khatam juzuk pertama. Kan? Khatam cara tu tak betul. Itu dari sudut tadarus bagaimana seorang itu nak memperbetulkan bacaan. Dan dia pun hanya baca satu muka surat aja. Kan? Dan yang baki muka surat, dia tak baca, cuma dia perhati dengar member grup baca. Dan balik rumah, kena baca supaya dia menyebut dengan bacaan yang betul. Kadang kita dengar betul tapi kita nak sebut tak betul. Ini pun satu hal lagi. Jadi orang kita satu yang buat tadarus ni tadi, yang perlu review lah. Kan? Diperbetulkan amalan yang bagus, cuma diperbetulkan supaya dia menepati kehendak. Artinya, masyarakat kita ni perlu tilawah, perlu menghabiskan bacaan Al-Quran. Kan, kalau nak khatam silakan, tapi yang lebih baik ialah tadabbur, memahami akan ayat-ayat yang dibaca. Ataupun lah mungkin setengah orang dia pulung, dia khatam Quran satu hari satu juzuk dan nak habis Ramadan ataupun Ramadan ni aku nak habiskan juga nak khatam. Alhamdulillah. Tanya faham tak? Tak faham. Sikit-sikit boleh. Ugi. Patutnya kan, walaupun tidak habis dan kita tidak nafikan ganjaran pahala membaca Quran, kan sebagaimana dalam hadis Nabi pun ada menyebutkan, kan, bacalah Quran dan alif lam mim tu bukan satu ayat, tapi alif tu satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Artinya setiap huruf tadi akan diberikan ganjaran 10 hasanah. Dari sudut ganjaran kita tidak nafikan, tapi dari sudut ilmu untuk nak memahami, berusahalah untuk nak tadabbur akan ayat-ayat yang dibaca. Dah lama dah masyarakat kita, puluhan tahun dah baca Yasin, tak faham-faham juga. Pasal apa? Mereka hanya sekadar baca, kan, tanpa dididik untuk memahami apa yang dibaca. Kan? Kita tidak anti, tak nafikan, bacalah, tapi
tambah upgrade sikit supaya faham akan apa yang dibaca. Situ je. Kalau tidak tanya. Kan? Baik. Jadi balik kepada cerita kita, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil daripada 10 akhir Ramadan. Kan? Hentikan bertelagah, buat tak amal ibadah mulai daripada malam pertama, bukan mulai daripada malam esok, walaupun malam esok adalah malam 21 Ramadan. Kita bimbang kerana dari sudut sikap selektif kita memilih untuk beribadah ni, Allah tak bagi malam Al-Qadar itu kepada kita. Pasal apa? Kita memilih dan juga menandakan apakah kita buat itu benar-benar ikhlas kepada Allah Ta'ala ataupun kerana habuan yang tertentu. Baik, kalau orang tadi tak mampu nak dapatkan 10 terakhir, paling tidak pun 7 yang terakhir. 7 yang terakhir ada juga pesanan daripada Nabi SAW, iltamisu fil ashril awakhir, carilah pada 10 malam terakhir, yakni Lailatul Qadar, fa inna dha'fa ahadukum aw ajaza fala yu'labanna ala sab'il bawaqi. Jadi kalau seorang tadi itu lemah ataupun tak mampu, jangan dia surrender. Jangan rasa putus asa pada baki malam-malam yang terakhir. Contohlah mungkin ada kekangan kerja yang tak dapat dielakkan, kan? Sehingga kita masih katakan pada malam 23 lah, contohlah ya, ada apa panggil masyakoh yang tak dapat dielakkan. Jadi sehingga tak dapat nak tunaikan solat tarawih, kan? Kemungkinan lah dari sudut emergency case ke, kan? Kalau yang dapat buat pun buatlah, mana tak dapat buat 28 ke, kan? Buatlah setakat yang mana ada ruang kerana mungkin ada masyakoh yang tak yang tak dapat dielakkan. Kita tak tahu, mungkin ada orang yang ada kecemasan, kan, dan sebagainya. Jangan duk ikut kita saja juga, tuan-tuan. Macam juga isu anak-anak pergi ke surau, ke masjid, kan? Sebahagian orang marah, kan, dengan kata-kata yang agak kasar, kesak dan sebagainya. Jadi kita kena tengok juga dari sudut realiti semasa hari ini. Okey, tuan-tuan berada di kawasan mana? Kawasan kampung, kawasan bandar, kawasan sak bandar, kawasan taman perumahan, atau kawasan yang apa kita panggil yang berstrata, ataupun juga bahasa mudahnya kawasan tinggal di apartmen, di kondominium, di flat. Budak-budak ni tak kira lah yang duduk flat, kan, dengan suasana saiz flat tadi tu yang berapa, 800 square feet ke, ada yang 600 square feet, ada yang 800 kalau apartmen, kan, bergantung kepada saiz tadi tu. Kalau budak-budak, bila dia dapat lepas turun ke tanah, satu kegembiraan yang cukup hebat. Dan apatah lagi bila mereka tu, budak-budak tadi tu dapat ke masjid, dapat berlari sana sini, cuma kita kena kontrol lah. Kan? Ini dari sudut contoh benda yang mudah, sebab dari segi status sosial masyarakat kita berbeza. Orang kaya, golongan kayangan tak apalah, hubung dia pun besar. Bagi orang yang sederhana, ke bawah, dapur pun kecil, contoh lah, kan, ruang tamu pun kecil, bilik tidur pun kecil. Jadi di mana ruang? Antara ruang terbaik ialah untuk nak sama ada nak melepaskan nak kata stres ke apa, whatever lah, kan, yang berkaitan dengan kehidupan tadi itu. Tempat yang terbaik adalah di masjid. Tambahan pula masjid ada aircon, suasana yang cukup menarik, kan. Jadi apabila kita nak menegah anak-anak ni, kena perhati tengoklah, kan, tak semua orang sama dengan kita. Kita yang B40, kita yang M40, kita yang T20, contohlah kata, kena raikan semua, kan, supaya masyarakat ini dapat hidup dengan harmoni. Baik. Kemudian yang kedua ialah apakah Lailatul Qadar tu berlaku pada malam
27 Ramadan. Tak semestinya tak kan. Kalau dulu okey mesti dah kepercayaan. Contohlah kata saya dah sendiri zaman budak-budak bila orang bercerita malam 27 ni dan apatah lagi dikaitkan dengan malam 7 likur. Kepercayaan orang Melayu special malam tu roh balik rumah. Kan. Jadi tak semestinya berlaku pada malam 27 Ramadan. Cuma pendapat yang masyhur dalam kalangan sebahagian umat Islam bahawa Lailatul Qadar itu berlaku ataupun jatuh pada malam 27 Ramadan. Yang pasti ialah kita buat daripada malam pertama lagi. Kemudian usahakanlah, saya pesan pada diri saya, pada sahabat sekalian, usahakanlah untuk nak tingkatkan sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi, antaranya lain kita faham bahawa Nabi ni pekemah. Kalau kita ni kemah ni maknanya bukan apa dia panggil kain ini, maknanya nak bersungguh-sungguh lagi untuk nak melaksanakan ibadah pada 10 malam terakhir di situ. Begitu juga dengan satu lagi lah cerita tentang hubungan kelamin. Sebab di peringkat sebelum masuk Ramadan ada viral seorang penceramah tu, dia kata okey sunat mandi masuk Ramadan. Kan? Saya makan lah hadis tadi. Jadi hadis tadi itu salah faham. Yang betulnya ialah kan apabila berada di hujung Syaban, Nabi SAW sebagaimana kata Aisyah, Nabi mandi wajib. Kita pun fahamlah bila mandi wajib ni maknanya melampiaskan kan ataupun menjalankan tanggungjawab sebagai isteri dari sudut nafkah batin kan kepada isteri pada sebelum Ramadan. Dan bermakna Ramadan itu okey, KIV dulu benda tu. Nampak tak kan? Kerana fokus direct kepada ibadah supaya tidak terganggu. Itu dari sudut hikmah dia. Jadi dalam pada tu video tu penceramah tu kata okey ada. Dan benda ni pun ada disebutkan dalam sebahagian kitab. Tapi dari sudut antara teks dengan konteks dan berdasarkan kepada hadis yang betulnya adalah tidak ada pun istilah mandi malam awal Ramadan. Dan begitu juga dengan lepas setiap hari ni, lepas Ramadan, lepas buka puasa ni kena mandi. Kan? Tidak disyariatkan pun. Nak mandi terpulanglah kepada masing-masing, tapi dia bukan satu perkara yang disyariatkan sebagai satu amalan yang sunnah dalam Islam. Kita kena tengok juga tempat. Kalau orang yang berada di musim sejuk nak mandi macam mana? Kan? Orang yang berada pada musim sejuk yang ekstrim. Kalau musim panas macam mana? Nak air pun tak berapa ada. Wallahualam lah. Baik, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata pendapat malam Al-Qadar itu berlaku pada 27 Rejab berdasarkan kepada hadis riwayat Ubay bin Ka'ab yang pernah bersumpah kerana ada tanda-tanda yang dia tengok, yang dia lihat. Ini biasalah kan. Bagi kita tak apalah, kita terimalah. Cuma amalan tadi tu kita dah mula perbanyakkan kan pada malam-malam mula daripada malam 21 Ramadan. Supaya kita ni tidak memilih malam. Baik, jadi kemudian yang ketiganya ialah apakah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala tidak tentukan. Kalau begitu ditentukan lebih awal, lebih mudah tak sebagaimana tarikh raya. Kan? Kalau tarikh raya ni dia berbeza dah tuan-tuan. Zaman saya membesar dulu kan tahun 80-an, kita tengok mak kita ni, nenek kita ni sama ada sebelum di hujung Syaban maupun di hujung Ramadan. Mereka tak tahu. Tak macam kita hari ni. Kita ini dah ada kalender sistem dah siap dah. Kita dah tahu dah raya bukan takat tahun ni, tahun depan pun dah tahu dah. Orang dulu dah kita hanya mendengar pengumuman berpuasa dan juga hari raya melalui TV dan radio. Kan zaman tersebut. Jadi terutama raya lah. Terutama raya.
Esok raya ke tidak ni, maknanya mak-mak kita ni nak menumis kan, nak sediakan juadah untuk hari raya ni, nak kena standby. Nak beli santan ke apa ke. Yalah, zaman-zaman dulu ni mana ada freezer. Contohlah benda-benda yang sedemikian. Jadi begitu juga berlaku isu sedikitlah antara dua buah negeri yang sambut raya awal ke, Perak dengan Johor kan, pada awal 80-an kalau tak silap saya. Jadi puasa tidak difixkan tarikh, raya pun sama, dan dalam konteks kita ni ialah hikmah tidak ditentukan malam al-qadar secara tepat sebagai motivasi kepada kita supaya sentiasa berusaha untuk nak menghidupkan semua daripada awal dan termasuklah 10 malam terakhir Ramadan. Dengan apa? Dengan ibadah dan doa. Ibadah kita maklum kan, selain daripada solat malam, solat qiyam Ramadan ataupun tarawih dan juga witir. Kemudian bila bangun sahur ataupun balik itu baca Quran, kemudian sahur dan solat tahajud kan, berdoa kan pada waktu-waktu yang mustajab. Mudah-mudahan doa kita itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Allah tidak bagi tarikh. Kerana tadilah nak suruh kita sentiasa terdorong untuk melakukan atas dasar ikhlas. Kalau tak, katakan bila dah lepas dah tuan-tuan, apa berarti tengok dari sudut perasaan kita sendiri pun. Katakan malam ni malam 25 lah, malam tadi tak, contoh kita pun tengoklah kat luar. Tengok lain macam je. Kan hari ni mudah tak komunikasi dalam WhatsApp group. Dia kata memang confirm semalam lah. Ataupun malam tadi lah. Dia terkodak, contoh kata tak. Jadi malam ni malam 26. Kan? Malam ni malam 26. Apa motivasi kita? Adakah motivasi kita dah menurun? Kan kita bimbang. Kita buat kerana benda tu. Kalau kita konsisten untuk nak beribadah kerana penuh ikhlas kepada Allah Ta'ala, kan? Jadi kita akan buat secara konsisten. Lepas-lepas lah mudah-mudahan kan, mudah-mudahan kita buat juga kerana kita bimbang dia menjadi asbab kan. Kita abaikan pada malam yang 26, malam 27 dan seterusnya kan, menjadi asbab Allah tak nak bagi kepada kita. Wallahu'alam. Yang penting ialah daripada malam pertama sampai malam terakhir, terutama pada 10 akhir Ramadan, malam 21 sampai akhir, kalau malam Al-Qadar itu telah pun berlalu, makna yang baki ni 2 hari ke 3 hari ke, teruskan momentum sebagaimana yang kita buat pada malam-malam yang terdahulu. Ini dari sudut motivasi. Mungkin sebahagian daripada kita pernah alami. Kan, kita buat secara selektif amal ibadat itu secara terpilih kerana kita betul-betul mengharapkan target kepada malam ataupun Lailatul Qadar. Bila dah lepas, tak apalah, dah lepas dah, tak ada candah aku tahun ni. Tak ada, jangan. Kan? Jadi, never give up. Jangan give up. Maknanya ada lagi peluang kalau kita benar-benar berikhlas kan, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia mampu memberikan segalanya. Baik. Kemudian apa tanda ilamat? Orang tua panggil ilamat kan, alamat dah. Alamat ni biasalah kan, pada malam tersebut bulan terbit seperti potongan bekas simpanan air. Kan sebab malam di hujung dah. Tengok betul bulan tersebut pada malam. Kalau yang besar sikit lagi di malam 21, kalau dah hujung dah memang dah makin mengecil. Dan suasana pada malam tersebut nyaman, tidak panas dan tidak sejuk, walaupun berada di musim panas, berada di musim sejuk. Kalau kita duduk Malaysia ni, walaupun sekarang musim panas lah, kata kononnya lah di Malaysia ada, kita dapat rasa kan. Apatah lagi mungkin tuan-tuan yang ada pengalaman berpuasa pada musim panas dan pada musim sejuk. Saya ada pengalaman lah duduk di Mesir, belajar di Mesir ni. Ramadan pertama tahun 89, memang boleh kata tiap masa tu musim panas je. Kan? Musim panas. Jadi kita pun tak tahulah maknanya bila yang berlaku tadi tu malam 25 ke malam 27 ke kan. Jadi ada tanda dan jangan pula duk cari.
Saya ingat lagi masa kecil-kecil dulu ada rakan sekelas masa darjah 3. Masa darjah 3 ni ada budak kampung Palu, masih Pekan. Masa tu saya sekolah di SK pada Pohon Tanjung. Ayah mengajar di situ. Jadi budak ni budak perempuan. Jadi dia kata dia balik daripada Johor, dia tengok air melimpah daripada perigi. Orang Kelantan panggil telaga. Jadi orang kita tu lah, orang kita suka duk tengok tanda. Bukan suka untuk nak beramal, tak suka duk tengok tanda, duk cerita lah macam-macam. Kan? Wallahu'alam. Jadi bagi kita sebagai konklusi kepada isu ini ialah buatlah kan sebagaimana yang kita lakukan pada malam-malam yang terdahulu, mudah-mudahan Allah kurniakan Lailatul Qadar kepada kita. Jadi apa yang perlu dibuat? Apa yang perlu dibuat? Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya Nabi SAW. Hadis ini hadis famous. Kan? Jadi kita nak perbetulkan masyarakat. Ada orang dia berdoa daripada awal lagi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh, tak ada masalah kan nak berdoa. Yang penting bila kita amati hadis ini, kan Aisyah tanya, ya Rasulullah, jika sekiranya malam ini malam Al-Gharib, apa patut apa doa yang patut aku baca? Dan Nabi pun ajarlah kan, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya engkau ya Allah yang maha pengampun lagi maha mengasihani, fa'fu anni, ampunkanlah daku. Baik. Jadi dalam konteks soalan Aisyah ialah pada malam Al-Qadar. Artinya yang patutnya kita baca ialah pada malam Al-Qadar. Mula daripada malam 21. Itu dari sudut yang tally dengan hadis. Habis, bagaimana Ustaz? Saya duk baca daripada awal lagi. Boleh, tak ada masalah. Kan? Cuma kita fahamlah. Kita kena faham konteksnya begitu dan nak baca daripada awal, silakan. Kan? Tapi biarlah kita buat atas dasar ilmu. Dan tujuan utama untuk dibaca doa yang ada mengandungi memohon keampunan. Dan keampunan yang Allah sediakan dan berikan kepada malam Al-Qadar itu cukup besar. Apa beza antara al-afu, keampunan, dengan al-maghfirah, juga keampunan? Kalau dalam bahasa direct ni ada 6 minit lagi. Kan? Al-afu ini ialah keampunan yang Allah berikan kepada hamba-Nya seperti malam Al-Qadar itu, keampunan yang tidak ada sisa, yang tidak ada bekas. Kalau kita kata luka ni ada parut, jadi tidak ada parut. Dan hari ni tak ada rekod lah kalau panggil tak. Kalau baduan ke apa-apa, kita ada rekod. Dihapuskan dengan rekod-rekod ni sekali. Adapun al-maghfirah, al-wufran dan seumpamanya, kan keampunan itu memang diberikan keampunan, tapi dari sudut sisa ataupun bekas ataupun rekod tadi itu masih ada. Kan? Jadi itulah peri pentingnya bila masuk bulan Ramadan, pohonlah keampunan. Jadi justru bila kita yang melazimi doa daripada malam pertama sampai malam terakhir, mudah-mudahan kita akan diberoleh keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, keampunan daripada dosa, artinya dihapuskan segala dosa kita pada bulan Ramadan. Jadi benda ni benda yang cukup signifikan. Nabi SAW sebutkan, dan ada 3 poin dalam hadis yang tersebutlah. Antaranya ialah Nabi kata, rugilah seorang itu bila dia masuk Ramadan, dia tidak mendapat keampunan. Kan? Dia tidak beroleh keampunan. Sebab ada orang tak kisah. Ada orang dia masuk tu selamba je kan, oleh kerana Ramadan, masuk je lah kan, sebagai bulan Ramadan, sebagai bulan adat. Orang puasa, aku puasa. Orang pergi semayang kan, ke surau. Tak. Dia pergi solat isyak kan, maghrib dia tak pergi, contohlah. Kemudian ni ayat biasa, tuan-tuan apa maklum. Orang solat tarawih, solat rawatib, dia tak kisah. Jadi dia buat memang kerana adat semata-mata. Bukanlah nak kata tarawih itu adat, tarawih itu ibadat. Tapi kalau dia buat atas dasar ilmu, artinya rawatib, solat rawatib itu lebih utama compare berbanding dengan solat tarawih. Tapi sayangnya sampai bila? Ini sampai akhir zaman lah, dan sampai kiamat lah masyarakat kita yang sebegitu. Kan? Nak perbetulkan, terpulang. Kita hanya sekadar boleh menyebut, boleh bercakap kan, boleh share maklumat dan sebagainya. Empunya dirilah yang kena usaha untuk dapatkan ilmu dan beroleh kesedaran supaya buat atas dasar ilmu.
benda yang cukup simple, cukup mudah dalam Islam. Kan? Kerana hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi sebagai kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja sembunyikan malam Al-Qadar, tak bagi tahu kita. Kan, tak bagi tahu kita bila berlaku, supaya kita ni sentiasa beribadah kepada dia sepanjang masa dan buat dengan ikhlas. Kita buat dengan penuh ikhlas dan pengharapan. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi yang berkenaan dengan puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang puasa, kan? Kemudian man qama, siapa yang qiyam. Dan hadis yang ketiga, man qama lailatul qadar, kan? Siapa yang qiyam pada malam al-qadar juga insya-Allah akan diberikan keampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita sama-sama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dengan baki umur kita, dengan masa yang ada ni, ada 10 malam lagi, kan? 10 ke? Jadi kita manfaatkan masa sepenuhnya untuk kita meraih malam al-qadar dan juga mendapatkan keampunan yang Allah buka seluas-luasnya pintu keampunan itu kepada hamba-Nya dan yang berilmu, yang mengetahui. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-Nya dan kita akan diberikan balasan syurga nanti. Mudah-mudahan begitulah, kan? Jadi isu 7 likur macam mana? Dia tidak ada masalah selagi mana dia tidak bercanggah dengan hukum syarat dan tidak ada sistem kepercayaan yang sebegitu. Kalau hanya sekadar untuk nak menambahkan semangat. Sebab orang kita ni, kan, last but not least, orang kita ni motivasi untuk raya tu lebih lagi berbanding dengan nak menghidupkan malam-malam akhir Ramadan. Yang ni yang payah ni. Pasti tengok tak, tuan-tuan. Kita membesar dengan suasana yang sedemikian. Macam mana Cik Rozi? Pengalaman hidup kita, kan, terutama 5 malam terakhir. Bila balik kampung, kan, nak kekalkan momentum memang cukup mencabar. Kan, macam-macam lah sebab excited nak raya. Sedangkan raya tu hanyalah sehari sahaja, kan, dan masuk hari yang kedua, 2 Syawal tak ada apa dah. Cuma kita ni oleh kerana puasa sebulan, raya pun sebulan. Meriahnya raya. Tak ada masalah lah. Yang hari kedua, hari ketiga tu adalah adat, kan. Kita nak tukar tune kepada 2 Syawal, 3 Syawal memang belum dapat berhasil lagi. Kan? Kita akan jadi orang asing di bumi sendiri. Kerana masyarakat dah familiar dah. Raya kedua, raya ketiga, raya keempat, sampailah ke raya 45. Tak sampai raya 45 pasal apa? Pejabat-pejabat buat juga bila dah melepasi bulan Syawal. Itu tak ada masalah sebenarnya. Sambutan tadi tu lebih kepada untuk nak mengeratkan silaturahim, kan? Bukan raya pun. Raya dari sudut ibadahnya adalah pada tanggal 1 Syawal sahaja, bukannya pada hari-hari yang lain. Yang tu adalah dan yang berikutnya ialah bab minta maaf pun sama juga. Patutnya kita minta maaf ni bila kita buat salah dan boleh sepanjang masa. Tapi oleh kerana kita ni dah dipatternkan selamat hari raya, Aidilfitri, maaf zahir dan batin, kan? Tidak salah, cumanya orang Arab dan menjadi budaya Islam ialah orang Arab ni mengucapkan tahniah, kan? Wahaniukum, tahniah kepada kamu kerana berjaya menghabiskan Ramadan, kerana berjaya mengihya Ramadan dan sebagainya lah, kan? Dan juga doa taqabbalallahu minna wa minkum. Kita nak tukar ni bukan satu benda yang mudah, tuan-tuan. Kan? Hari ni dengan adanya internet, social media ni, lebih mudah lagi untuk kita nak sebar luaskan mesej Islam atau masalah juga sunnah Nabi SAW kepada masyarakat, walaupun di sana akan tetap ada orang yang menghalangnya, kan? Kerana memang pertemuan antara hak dan batil ni akan tetap berlangsung sampai kiamat. Saya kira sekadar itulah celoteh lah, kan, ringkas kita pada pagi ni. Mudah-mudahan
apa kongsian yang sedikit ini ada manfaatnya yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Saya mohon ampun dan maaf. Aku liqawli hadza astagfirullahalazim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan bacaan tasbih, kafarah dan suratul As. Ustaz, Ya, boleh tanya sikit kau? bolehlah sikit. Ujung-ujung ni kan orang duk pakat di qiyamul lail di masjid. Mana lebih baik bersama orang ramai ke atau kita seorang? Di masjid ni kalau orang yang lemah, buatlah di masjid. Kalau kita kuat, buat kat rumah. Situ je. Dari sudut ibadah malam ini memang yang disyariatkannya secara individu. Cuma yang tu Nabi tunjuk ajar je. Contohlah kata tentang isu solat tarawih atau qiyam Ramadan yang dilakukan oleh Nabi. Kita maklum malam 23, 25 dan 27 menunjukkan akan pensyariatan qiyam Ramadan pada bulan Ramadan. Dan secara berjemaah. Itu je tak malam 23 kan. Saya rasa saya bagi contoh mudah. Kan kalau isyak lah kata habis pukul 9, Nabi pun start lah qiyam Ramadan malam 23 sampai pukul 12. Kan? Kemudian malam 25 daripada pukul 9 sampai pukul 3. Malam 27 pukul 9 sampai subuh. Kan ada 3 time masa. Kan? Jadi 3 jam, 6 jam, 9 jam. Contohlah kata tak kan, maknanya qiyam Ramadan itu, qiyamul lail tadi itu, tahajud itu boleh berlaku kan gitu. Jadi menunjukkan pensyariatan akan amalan qiyam Ramadan ini pada bulan Ramadan dan secara berjemaah. Jadi orang pun buatlah solat tarawih. Kan? Adapun solat tahajud itu adalah sendirian berhad. Kalau sekali-sekala boleh kan, solat-solat yang sedemikian itu memang tidak ditunjukkan secara berjemaah. Jadi tadilah ada sebahagian masjid ataupun kebanyakan masjid anjurkan, seorang anjurkan solat tahajud kan. Tak apalah. Tapi sebaik-baiknya ialah kita buat di rumah lah. Bukan kita tak nak dari sudut kebersamaan. Kalau solat tarawih, ya dari sudut kebersamaan, kan dari sudut hubungan silaturahim dan sebagainya. Jadi tidak salah untuk kita buat di rumah. Kalau buat di rumah itu lebih mendatangkan khusyuk. Contoh kita solat isyak di surau, kita pun balik rumah untuk nak solat tarawih bersama ahli keluarga. Kan boleh tak ada masalah. Tak boleh dipandang serong orang yang balik begitu. Cuma orang tadi tu dia hilang dari sudut mahabbah dan silaturahim. Dia ada pun engkau. Kerana misal kata di surau tersebut ada hingar-bingar budak-budak yang terlalu bising sehingga hilang konsentrasi. Kan contoh kata tak kan. Jadi katakan saya pun ambil keputusan lepas isyak kita balik. Kita buat solat tarawih di rumah. Adapun tahajud tadi itu sebenarnya begitu. Cuma ialah berjemaah lah. Cuma bila berjemaah ni semangatlah sikit. Kan kalau kita mampu untuk buat secara personal itu lebih baik. Yang buat bersama ahli keluarga kita. Wallahu a'lam. Selagi Ustaz. Ya setengah-setengah ada tuk guru duk ajak. Dia kata kalau ikut sunnah Nabi kak 10 malam terakhir tu kira apa? Itikaf masjid sepenuhnya lah. Dalam macam kita hijau ni kekangnya masa gitulah. Betul lah kita melihat dari sudut secara teori dan konseptualnya, ya. Kalau kita mampu untuk kita ambil cuti, kan, kita ambil cuti besok lah kata tak mulai 20 lah contohlah ya. Kan, bos tanya, kamu ambil cuti ni 10 hari ni, awalnya balik kampung, contohlah kata tak. Kita jawab, tak bos, saya ambil cuti ni untuk iktikaf di masjid. Biar betul kamu. Kalau kita mampu untuk beriktikaf di masjid, kan, silakan. Ada orang mampu. Kan sama ada dia kerja kerajaan, dia kerja sendiri ke, dia ada kekuatan, dia mampu. Tak apalah, maknanya dia check in. Malam besok lah kata tak kan, check in ini, dia keluar bila? Malam raya tu. Itu memang valid. Tak apa. Dengan kekangan kita hari ini adalah alternatif ataupun plan B. Jadi kalau tak mampu nak buat, maknanya berapa masa? 1 jam ke 2 jam ke kita berusaha untuk nak
iktikaf di masjid. Dan surau pun sebenarnya boleh iktikaf. Kerana surau dari sudut istilahnya adalah tempat solat. Tempat solat surau kita ni memang dilakukan solat 5 waktu. Cuma Melayu panggil surau. Di tanah Arab semua besar kecil masjid belaka boleh iktikaf. Kita di sisi Jabatan Agama mungkin ada isu. Kita nak fahamkan kepada Jabatan Agama ni. Surau ni kecuali musola. Musola tak boleh. Kalau musola di tempat kerja tak boleh. Pasal apa? Dia hanya berfungsi kan, paling tidak 3, mungkin subuh kan, yang pasti zuhur asar, maghrib isyak tak ada kan. Jadi dia bukan tempat iktikaf dan dia bukan permanent. Kalau surau dia permanent dah, dapat di gazet sebagai tanah wakaf, so no issue untuk iktikaf. Dia boleh iktikaf dan boleh solat tahiyatul masjid. Jadi bergantung pada kita. Kita pergi misal katalah lepas asar, kita pergi solat asar, kita duduklah sejam iktikaf dia, itu je lah bagi alternatif daripada tak buat langsung. Kita pun tahu bahawa yang terbaiknya yang first tadi. So ada plan A, ada plan B, dan jangan kita nak menidakkan. Mana contoh kata, okey saya mampu iktikaf lepas asar je, tak apalah. Jangan kita nak menidakkan kerana faktor ada kekangan masa, zaman tadi tu. Sebaik-baiknya, ya, yang pertama tadi tu memang begitulah kan, yang diamalkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Wallahu a'lam. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua tak. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Jadi sekarang itulah ya, sahabat semua, sekali lagi lah saya ucapkan jazakumullah khair, terima kasih dan selamat berpuasa, selamat menikmati dan juga ihya Ramadan. Mudah-mudahan kita ni diberikan keberkatan dan juga malam al-qadar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan beroleh keampunan daripada segala dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.